Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak. Zul Razak, satu sesi hari ini 2 sampai 4. Dan kita akan masuk kepada topik dia struktur kolektif. Tapi kita akan semalam kita dah cerita pasal 5-3 dan 3-3. Apa benda 5-3-3-3 tu dan bagaimana rupa struktur dia. Kita akan bincangkan pada sesi hari ini dalam topik struktur kolektif, memahami kaedah meletakkan posisi dalam dagangan. Kita akan bincangkan pada hari ini ya. Jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pembuat asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seterusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam Atira, Luke, salam siang Sunbi, Rosdi, Waalaikumsalam. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan serba lebih daripada 20 tahun. Yang lain jangan jawab, saya nak tanya Atira. Tai color gold ke tai color merah yang elok? Tai color gold, tai color merah ataupun nak guna selamat iaitu tai color hitam? Nanti jawab gambar ni tai color apa ni? Ni color gold. Dia ada gambar lain color merah kan? Wassalam Aiman. Kalau nak selamat color hitam. Tapi tu hitam tu tradisional lah. Mana satu yang elok? Tanya. Gold. Okey. Sebab apa gold? Sebab nampak muka berseri ke? Tanya je. Okey. Kita lihat dulu kepada pasaran. Kita buat lebih cepat sikit ya untuk pasaran. Kita banyak nak cover hari ni. Basically untuk pergerakan pasaran, siapa ikut sesi saya dekat Discord pagi tadi, apa dia, nothing. Market sedang menjangka untuk angka CPI yang lebih rendah dari US. Market juga menjangka keputusan midterm election yang berlaku hari ini yang akan lebih menstabilkan pasaran. Taigul lah. Betul. Atira dah makan. Kalau belum makan nanti PM tepi ya. Apa dia? Mana saya punya ni? Okay, US 100, US 500. Okay, US 500. The thing is, adakah struktur di sini lengkap ataupun kita masih ada high? Kalau dia ada high, tak ada apa. Ini cuma A, B, 1, 2, 3, 4 dan kita jadikan 5 sebagai B ya. Sebagai B ni. Ini adalah flat Sekiranya itu berlaku, kita akan jadikan, ini W, sini adalah, sini X, sini W, sini X dan sini akan jadi 3 lekuk. Wassalam. Boleh. Kita cerita Doraemon lah. Dia kalau saya cerita tu saja dia jadi berat sangat kali. Jadi saya tak nak dia terlalu berat. Ada orang boleh belajar dengan berat, ada orang belajar dengan sebab tak semua orang boleh tengok recording kali. Jadi sebab tu saya anggap dia macam sesi live lain-lain. Okey, jadi tapi itu cara saya nak buat macam mana. Okey, ni W, sini A, sini B, sini C. 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Kalau itulah yang berlaku. Tapi apa pun, hala tuju dia masih ke bawah. Saya tak dapat nak lukis dia pergi mencanak ke awan biru disebabkan oleh kita nampak untuk saham-saham utama. Mana saham utama lah pula? Apple. Okey? Apple contohnya, kita dah ada sequence ke bawah. Di sebelah sini pun kita ada sequence. Kita jangkakan masih ke bawah. Boleh tak dia dilukis sebagai 1, 2, 3, 4, 5? Tak dapat. Sebab ini adalah motif. Okey? Maksudnya saya tak dapat pecahkan dia jadi kepada 3. Itu tak dapat.
Kalau ini adalah motif, okay, the only way adalah dibuat macam ni. Dan di sebelah sini kita lengkapkan sebagai 3. Too heavy. Satu, saya slow dan dia lebih kepada anda saya lebih kepada approach jangan bagi sekali. So, kalau bagi sekali orang jam. Tapi sekarang ni anda nampak konsep dia dah mula nampak kan. Asalkan anda tangkap 5-3, 3-3 itu je. Lepas tu hari ni kita aha moment. Okay, so ini kita masih lukis. Kenapa kita masih lukis ke bawah? Ini adalah apple. Sebab benda-benda macam ni, ini dah break low. Daripada high yang sama bulan 1, daripada high yang sama, ini dah break low. Saya tak dapat nak katakan apple kat sini, ini nak pecut macam ni. Sebab yang lain break low ini. Wassalam presenter. Sebab itu bias kita masih ke bawah. Okey? Bukan dia saja, banyak Tesla kan break low. Apa lagi? Microsoft break low. Jadi saya tak dapat nak lukis Apple ni pergi ke awan biru, tak dapat lukis macam ni. Kalau kita bagi sekali Sunbi, boleh jam orang. Wassalam Kimi. Okey. Sebab itu kita masih lukis ke bawah. The thing is, pergerakan ini perlu buat correction. Dia tak dapat lukis macam ni je. Soalan dia sekarang ni, adakah kita dah nampak correction berlaku? Adakah correction ni dah berlaku? Ataupun kita masih lagi satu ke bawah dan baru kita nampak correction? Apa beza dia? Okey, ini adalah untuk Apple. Beza dia adalah kepada indeks seperti US 30 dan juga dolar. Okey, now kita masukkan dekat sini. Ini adalah Apple tadi ya, di mana kita melihat kepada struktur sejak dari sini. Ya, struktur sejak dari sini. Sejak dari sini ya. Sejak dari high ni. Soalan dia, adakah satu dah habis di sini, di mana kita akan ada 2 di sini, ataupun ada lagi struktur dia dan 2 di sini. Banyak beza dia. Sebab kita ada indeks seperti US 30 yang menghampiri zon rintangan. Apa kena-mengenanya? Pergi time frame besar ni tampak tak kena bang. Ya, betul. Dalam time frame kecil, dia tak cun rupa dia. Tapi kalau anda tengok time frame besar, dia sama. Ya? Time frame lebih besar, dia sama. Time frame lebih besar, dia sama. Okay? Ini pun break low. Low ini tak break lagi. Apple tapi yang lain-lain tu break. Jadi anda tahu dan faham bahawa sekiranya ini break ke atas, sini break high di sini, sekiranya dia break, itu bermaksud ini kena buat pembetulan lebih awal. Maksudnya ada kekuatan lah dia nak break. Maksudnya dekat time frame kecil tadi ya. Sekiranya anda nak lihat bahawa high di sini, untuk dia break, Apple ni kena buat lebih awal. Sebaliknya sekiranya Apple masih ke bawah, okay, higher chances adalah ini pun akan bergerak ke bawah. Apabila ini membuat pantulan, ia cuma lekuk 2 dekat US 30.
Itu beza dia. Sekarang ni kita ambil yang lebih konservatif, selamat sikit. Kita ambil kurang agresif, ya. Di mana kita melihat kepada Apple untuk membuat lekuk 2 dan US30 membuat yang lebih pembetulan. Sebabnya kalau US30 membuat pembetulan ke atas, itu merupakan correction kepada this whole structure. Itu masih merupakan correction kepada structure ini. Maksud saya macam ni. Anda masih nampak satu reset yang dalam time frame yang sama. Okey, anda masih melihat reset. Kalau dia break ke atas, ini mungkin akan break ke atas macam ni. Ini macam ni. Itu masih the whole thing adalah connector. Sekiranya dia break atas ini. Sekiranya tidak, dan higher chances untuk dia tidak, ini adalah W, sini adalah X, sini adalah apa? A, B dan C. Okey? Sekiranya tidak, dan ini adalah W, sini adalah A, B dan C. Break masih lagi dalam satu konektor yang sama. Sini adalah X dan kita turunkan kepada Y. Faham tak? Syarat dia, Storch ni kena break. Of which, saya tak nampak. Structure di sini, anda nampak 5 ke anda nampak 3? Kalau dia break high, ini akan jadi 5. Betul? Kalau dia tak break high, tengok untuk confirmkan 5, anda kena masukkan RSI. Ini adalah dalam yang lain nanti. Okey. RSI kat atas. Storch. Ini Storch. Yang bawah ni Storch. Atas ni RSI. Ada tulis kat situ. Okey. In order untuk kita confirmkan ini, kalau dia break atas, kita akan nampak 5 lekuk. Syarat untuk dia buat motif 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dekat Storch dan dekat RSI kena ada 3 channel. 3 channel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di RSI untuk meningkatkan kemungkinannya, itu merupakan satu motif, hendaklah berakhir dengan divergence. Sebab itu kalau anda tengok nota, kita lihat kepada RSI flat, lekuk C hendaklah berakhir dengan divergence. Pada waktu ni yes, cuma price belum break. Kalau price break, then ini higher chances adalah 5. The thing is, kalau dia 5 dan balik kepada Storch tadi, Storch tak break. Kalau dia nak break Storch ni, dia kena jauh tau. Faham tak? Kalau dia nak break Storch ni, high di sini, ini kena bergerak jauh. Faham tak? Nampak tak dia punya julat ni? Dia punya range ni. Dia punya range di sini adalah jauh. Ini cuma berlaku pada satu jenis flat sahaja. Boleh tak dia berlaku? Boleh. Itu untuk Elliott Wave. Boleh tak dia berlaku? Boleh. Tapi
ini cuma untuk satu jenis flat sahaja yang istimewa untuk benda ni, di mana torch dia tak break, iaitu running flat. Siapa ingat apa itu running flat? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Break. A, B, dan C dia tak break A. Itu adalah running flat. Cuma satu jenis flat yang boleh buat benda ni. C tak break high di sini. Faham tak apa maksud saya? Cuma satu jenis flat yang boleh buat benda tu. Okay? Kalau kita ada expanded flat, ini tak break, itu bukan expanded flat. Itu dah reversal. Kalau kita ada ataupun ABC structure lain. Maksudnya jadi macam ni. Ini dia W, X, Y, W. Sini akan jadi apa? Kalau kita masih berpendapat di ke bawah. Dan ini akan jadi A, ini jadi B, ini jadi C. X ataupun A, B, C flat. Flat, ya. Cuma flat yang buat benda ni. Running flat saja. Okey. Tak kisah. Itu dalam sangat aku tak. Apa pun, kalau anda dah ikut lama, running flat tu jarang berlaku. Running flat jarang berlaku. Sebab itu, chances untuk ini nak berlaku, maksudnya, sekali lagi, maksud saya, chances untuk high ini berlaku adalah kecil. Chances untuk high ini berlaku adalah kecil. Boleh tak berlaku? Yes. Saya sedang lukis benda tu, tetapi chances dia adalah kecil. Saya lebih nampak benda ni. Sekarang. Ya. Tetapi kita masih lukis dia disebabkan oleh US dollar. Kenapa? Tengok. Ni US dollar. Kita masih lukis dia disebabkan oleh US dollar. Kita masih lukis macam tu. Kita masih lukis dia sebab US dollar. Sekiranya merah berlaku, US dollar akan ke bawah. Sekiranya hitam ni berlaku, dan US dollar akan buat 3 kat sini. Dan di sini akan decide. 50% kat sini decide. Whether akan ke atas ataupun ke bawah. Ya. Sekarang ni, ini nampak macam 5. Tapi saya boleh lukis 3. Ya. So, balik kepada chart. Disebabkan oleh pergerakan dekat saham-saham utama ni, maksud saya kat sini, whether kita akan cuma nampak 3 ataupun kita akan nampak 5. Mana satu? Ya. Ini tak perlu berlaku. Sebab apa kita lukis yang ni? Sebab US dollar. Di mana US dollar dijangka buat double. Saya dapat lukis 5 kat sini tau. Sini saya dapat lukis 5. Maksudnya US dollar habis kat atas. Ini tak break low lagi. Kenapa kita katakan ini masih ke bawah? Kita ada instrumen seperti UCAT yang break low ini. Itu sebab dia. Kita ada UCAT yang break low di situ.
Okey, sebab itu kita katakan dollar index mungkin akan break low yang sama. Ini akan break low yang sama sebelum dia naik ke atas. Itu sebab dia. Ya? Jadi kalau kita masih katakan US dollar masih ke bawah, then ini mungkin ada lagi sisa-sisa dia untuk ke atas. Itu adalah lekuk C dekat dollar index nanti. Tapi sekiranya ini tak ke atas, ini dah jatuh, then you can, kita akan lengkapkan dia. Maksudnya dari atas ni, ini adalah lekuk 4 dan ini naik ke atas. 4 ni kat sini. Faham? Simple dia. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 5. Baru dia habis atas sana. Boleh? Ini saya ambil lebih agresif. 4 ni cuma pindah sini. Dalam ni, 1, 2 pindah sini. 1, 2, 3, 4, 5. 3 biru pindah sini. Sini 4 biru. 5. Itu je dia. Kita extend kan. Itu je. Satu, jangan percaya. Jangan percaya setiap lekuk nak trade. Anda cuma trade apabila berlaku incomplete sequence. Ini boleh lengkap. Dan kita memulakan pergerakan ke atas. Nampak? Hari ini, kita sedang menuju kepada data inflasi US pada 10 hari bulan. Itu akan menetapkan apa pendapat pasaran kepada tindakan FOMC pada mesyuarat bulan depan. Yang CPI kali ini. Ya. Itu akan menyebabkan pergerakan yang lama. Nak trade news itu. Jangan trade news lain. Boleh? Kalau anda lihat keseluruhan ini dah reset, sebab itu saya habiskan dia. Nampak tak dia reset? Break. Sebab itu saya lengkapkan dia ke bawah. Tapi boleh tak ini jadi lekuk 4? Boleh? Boleh. Saya tukar the whole thing kat sini nanti. Ke semua yang kat sini. Yang benda-benda kat sini saya tukar. Daripada sini. Semua saya tukar. Okey? Sebab itu kita tukar dia. Sebab itu kita katakan bahawa struktur ini lengkap. Sebab kita ada reset. Dia apa, kita kena ikut panduan sehinggalah pasangan tu nyatakan dia nak buat benda lain. Panduan kita adalah kepada momentum tu. Sampailah market menceritakan dia nak buat benda lain. Selagi dia tak buat benda lain, selagi tu kita ikut saja. Okay? Now, balik kepada indeks US 500, sama ada satu lagi ke atas, itu kelemahan US dollar, ataupun jatuh. Apple malam nanti. Tengok. Yap, undian dia orang mengundi pukul 8 malam kita. Tu malam kita tengah malam. Tapi dia punya exit poll akan mula apabila maksudnya survey lah akan mula dikeluarkan sebaik pusat undian ditutup. Sebaik pusat undian ditutup. Dan selepas tu kita akan ada counting lah, vote counting. Jadi tengah malam, awal pagi kita esok sampai tengah hari kita besok, kita akan nampak volatility dalam pasaran. Jadi ini akan tak ke mana lah, sama ada ke atas, ke bawah, tak ke mana. Ada calon bebas. Ada. Tapi biasanya tak dapat sambutan lah. Kita ada dua parti utama, Demokrat dan Republican. Okay? US 30, ini boleh berlaku, ini tak perlu berlaku. Either one. US 100, ni yang kita akan trade nanti. Sekiranya
kita ada US30 breakout ke atas, dan ini akan jadi high, ini jadi low. Tak dapat nak trade. Itu adalah satu lekuk. Oops. Ini adalah satu lekuk macam ni. Okay? Belum ada trend. Sekiranya kita ada Apple jatuh ke bawah, US30 jatuh ke bawah, dan ini akan jadi macam ni. 1, 2, anda tunggu set up. 2 set up. Sama ada dia break ke bawah dalam 5 lekuk dan naik balik. Itu tempat trade. Ataupun dia buat benda ni. Either one. Against high di sini, anda boleh short di sini. Either one. Hanya jika setup ini hanya jika kita ada extension 1, 2, 1, 2. Hanya jika itu berlaku, di mana anda akan trade sekiranya Apple buat lekuk 5 ke bawah dan bounce. Okey? Dua setup. Setup ini tak berapa cantik. Sebab sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kan dia boleh buat yang lebih besar. Tapi setup yang ini major setup dia. Sebab kita ada 1, 2 dan 3. Dia tak boleh 3. Kalau kita katakan trend ke bawah. Tu nantilah, tu belum. DAX tak ada apa. Time frame kecil masih ke atas. Kita lukis ikut apa kita nampak dekat US30. UK 100 pun sama. JP25 breakout ke atas. Sama. Kita lukis ikut apa kita nampak dekat US30. Dan SPAN 35 pun sama. Ini berada dalam area equilibrium. Ini masih berada dalam area equilibrium. Ini belum turun lagi. Belum sampai 50%. Okey. Waalaikumsalam. UJ. So, depending either ini ke atas. Tak ada apa. Ini tak ada, seriously. Ini tak ada apa. Ini sideway. Pasaran tengah tunggu. Hari ni kita ada, hari ni Bank of Japan beli bond. Nah, jadual dia dah ni dah keluar dah pun. Kalau dia nak intervene, dia intervene hari ni. Tapi tak ada movement besar. Nah, ni. Ada jadual dia. Dia keluar ke jadual. Ni. Dia keluar 28 hari bulan hari tu dia keluarkan. Bukannya baru keluar. Dah lama dia keluar. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 8 hari bulan. Ni. Nampak? 8 hari bulan, 8 hari bulan. Hari ni lah. 8 hari bulan. Dia beli bond. Hari ni dia beli bond. Maksudnya liquidity pasaran lebih positif. Lebih banyak duit dalam market, lebih banyak yen. Satu yen nak kuat tak, lemah pun tak. Nak kuat dia dia banyak. Nak lemah tak ada apa. Susun bookmark. Tak ada apa. Ini sideway. Ini boleh ke atas, boleh ke bawah, boleh tak ke mana-mana. Okey. Sama. Euro JPY semasa sekiranya kita ada US dollar yang pullback dan ini berlaku, jangan trade di kawasan sini. Ini sideway. Totally sideway. Jangan. Kita akan trade dia. Saya melukis untuk kita nak trade. Masalahnya,
trend dia cuma berlaku sekiranya high di sini break. Bond tu hutang. Sekolah dulu kita ada belajar dulu. Instrumen pendapatan tetap. Ingat tak? Ha, saya sekolah saya SPM tahun 91. Kalau saya boleh ingat, Luk sekolah tahun berapa SPM? Kan? Saya, ini benda-benda, saya dulu perdagangan tahun 88. Belajar pasal bond. Kan? Ha, Kalau tak ingat, pergi cari buku sekolah lama. Ada dalam tu. Kunci kira-kira, saya tak tahu. Saya sains. Zaman saya tak ada kunci kira-kira ada tak? Saya tak tahu. Sebab saya ambil kimia, biologi, fizik. Instrumen pendapatan tetap. Pergi carilah. Sekolah dulu, ada kat sekolah dulu. Perdagangan ada. Saya tak tahu. Zaman saya KLSR. Kurikulum lama sekolah rendah. Bila orang terbitkan bond, diterbitkan hutang. Bila orang beli bond, orang bagi hutang. Itu 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 adalah yang simple dia lah. Tapi kita nak kata bond sebagai instrumen pendapatan tetap secara pesih ke semua bond, tak. Pernah dengar sukuk tak? Kalau sukuk tu bond Islam. Simple. Okey. Rajin-rajin pergi website ni. Rajin-rajin pergi website ni. Kalau ikut sesi Imran terangkan satu-satu. Sebab itu kita ada Tradepedia. Anda pergi website ni, start baca term basic bond, saham, mata wang, um, komoditi. Pergi baca. Pergi website ni ya. Pergi baca. Kalau anda gunakan apa-apa technical tool, apa-apa juga technical tool kan. Contoh, anda pakai stokastik. Anda buat macam ni. Stokastik. Lepas tu tuliskan perkataan belakang ni. Ingat ya? Dengar. Trading View Wiki. Trading View Wiki. Tekan dia. Pergi dekat apa tu? Itu Wikimedia. Ni. Tekan apa juga yang anda guna pakai. Termasuk teknik semua dia bagi ni. Apa dia punya formula semua ada dalam ni. Semua ada dalam ni. Semua ada dalam ni. Apa juga yang anda pakai. Pembeli untung 2 sen. Betul? Tapi kalau anda letak 9 trilion, Naiman. Boleh. Kita semua boleh. Macam di Malaysia. Kita ada Malaysian Government Bond. MGS. Kena faham. Okay. Masalahnya ramai tengok daripada sudut modal kecil. Itu masalahnya. Beza di antara orang yang beza di antara individu yang mempunyai aset melebihi liability berbanding dengan individu yang masih mengumpul aset. Maksud saya, bagi mereka yang dah financially free. Ni saya bagikan kepada anda bagaimana anda tolong start ada mindset macam ni. Anda nak kaya, mindset kena kaya. Boleh? Anda nak kaya, mindset kena berfikir macam orang kaya. Boleh? Boleh? Apa mindset orang berduit? Dia tak beli barang untuk orang lain. Dia beli barang untuk dia.
Dia buat satu untuk dia. Wassalam, Mazin. Nombor dua, itu approach dia kepada duit. Approach dia kedua adalah benda ni. Bila dia ada duit, bila dia ada aset, aset tu dalam bentuk, dinilaikan dalam bentuk duit. Benda yang dia fikir adalah, kau tak apa, beranakkan duit, beranakkan duit. Benda pertama sebelum duit tu nak beranak adalah dia nak preserve the value, melindungi nilai. Apa yang jadi musuh kepada aset? Apa yang jadi musuh kepada duit? Tapi tu anda tak dapat tengok aset. Kita cerita aset lah, aset. Okay? Aset ni boleh dalam bentuk cash, boleh dalam bentuk pelbagai bentuk. Whatever, FD, rumah yang disewakan dan lain-lain. Whatever aset anda, property dan lain-lain. Seorang pelabur sentiasa memikirkan untuk preserve the value. Di mana musuh kepada yang sini adalah inflasi. Pada masa yang sama, inflasi can be positive and negative kepada portfolio. Fahamkan yang berikut. Apabila inflasi berlaku, kita akan ada kenaikan harga, termasuklah tanah, termasuklah rumah. Itu positif. Pada masa yang sama, inflasi juga akan menyebabkan penurunan nilai cash. Lebih banyak duit diperlukan untuk ni. Satu, apabila anda berduit, mempunyai harta, anda tak simpan dalam cash. Tapi pada masa yang sama, cash tu masih perlu. Anda tak dapat semua letak dalam ni. Sebabnya bila kita bercakap mengenai aset, dia terbagi kepada dua. Iaitu, yang pertama adalah liquid punya ni, something yang senang ditukarkan kepada barang. Satu lagi adalah illiquid, susah nak tukar. Kan, rumah. Anda tak dapat pergi kat kedai, pergi dekat mamak kat bawah tu, order roti canai satu, tiang rumah aku kau punya. Faham? Tak dapat. Nanti kau ambil gate depan tu, dia tarik satu. Tak dapat. Satu sebab dia tak dapat dipecah kepada yang kecil-kecil ni. Jadi kena ada cash juga. Masalahnya bila kita buat simpanan cash, inflation akan menyebabkan penurunan nilai cash. Nilai. Aset semasa dan bukan semasa tu pecahan lain. Pecahan lain. Bagi mereka yang ambil accounting, anda tahulah benda ni kan. Apa kena-mengenanya dengan kita punya ni? Movement dalam flow ke mana duit pergi, ke mana investment pergi, disebabkan oleh inflasi ni, itulah yang moving market. Disebabkan oleh tema-tema dalam pasaran. Apa bentuk aset yang orang akan simpan? Apa bentuk duit? Faham tak? Apa bentuk duit? Duit tu bukannya cuma cash. Even saham, ASB tu semua duit. Jadi adakah orang akan lebih kepada flow of investment, cash flow tu pergi. Duit tu pergi mana? Kalau orang nampak, pasaran tak bagus, orang keluarkan, cash naik. Bila cash naik, anda jual saham Apple. Apple, AAPL, belakang dia US dollar. US dollar kuat. Kalau itu adalah fund dari Jepun, dia orang pasaran tak cantik. Dia orang pindah balik kepada dia orang punya wang pembiayaan dia, iaitu Japanese yen. Itulah risk on, risk off apa semua. Dia tak dapat ada cuma cited goal dia bang. Tak dapat. Semua ni satu. Even kepada poket kita sendiri. Jadi anda sebagai seorang trader, fikir macam mana, ke mana flow duit tu. Itu trading. Dan anda cuba untuk itu model pasaran. Itulah yang kita cerita setiap masa ni. Duit pergi mana?
Dan kita melihat kepada aset, iaitu apa? Yang 5-3 kita cerita semalam. Indeks, saham, ETF, itu aset. Kita lihat kepada harga dia, itu US dollar. Kita lihat mata wang pembiayaan dia, sentimen dia, itu yen. Satu, kita tengok 3 benda ni. Dan yang lain-lain ni adalah 3-3. Dia tak dapat yen bergerak 5-3. Tak dapat. Dia akan gerak 3-3. Ikut aset. US dollar pun sama. Okay. Jadi anda tak akan simpan cash banyak. Sebab inflation makin naik, cash anda makin turun nilai. Tapi kalau nak simpan cash, dan anda tahu simpanan cash adalah kepada kadar faedah, kadar swap. Carilah mana yang agresif dan mempunyai nilai yang paling yang mempunyai kitaran yang paling banyak. US dollar. Sebab itu US dollar belum lemah. Faham? Okay. Mana yang nombor 2 yang terpeleot? Euro. Maybank. Umum produk baru. Public bank nombor 2 dekat dunia, dekat Malaysia. Dia akan jatuh dulu. Dia paling terkesan. Kawan dia bank sebelah, Chef. Kawan Chef lagi, PLN. Benda sama je. Kawan dia lagi, GBP. Inflation naik. Kita akan dapati pasaran saham jatuh. Komoditi jatuh. Inilah flow dia. Kan? Benda sama. Apa yang akan recover dulu nanti? Ini recover sekejap, tapi ini yang akan lebih banyak. Apabila kadar faedah naik, inflation tinggi, ini komoditi. Sebab inflation tu harga. Ni jual komoditi. Harga naik. Kan? Dia punya surplus of trade surplus dia makin positif. Benda tu je yang kita sekolah dulu. Yang kita belajar sekolah dulu. Tapi masalah sekolah kita belajar untuk yang anda pergi sekolah tu belajar trading sama tau. Sama. Kita tengok chart. Kita translatekan semua ni dalam chart. Tapi sambil-sambil tu kita reverse balik, saya cerita balik apa yang kandungan dia. Inilah yang kita cerita semalam. 5-3, 3-3. Benda-benda ni, indeks dan lain-lain. Ya. Okey, tak apa. EJ dua ni nanti kita nak long. 2 ni nanti. Belum sekarang. 2 ni nanti adalah apabila saham semua lengkap. Benda sama. Anda kira lekuk dia, dah kena mati sama. Itulah. Saya sekolah, saya ni pelik sikit. Saya belajar sebab saya nak tahu. Even sekolah dulu, cikgu tak suka kan dulu saya. Siapa ada soalan? Dia saja ada soalan. Saya minat belajar. Dari dulu lagi. Kalau kat kampung saya tu, ada library kecil dulu, Kampung Gitak, Kampung Pinang Jawa, kalau siapa tahu. Dulu library dia dekat, siapa tahu Kampung Gitak tu, library kampung sekali dekat klinik kedai elek, tahu. Okey. Ya, orang Kampung Gitak tu tahulah. Sebelum tu dia dekat Padang Semarak tau. Dulu situ ada satu tadika, dulu tahun 70-an 80. Dekat situ library dia. Buku dalam library tu umur saya darjah 5, darjah 4. Semua buku habis saya baca. Semua. Saya baca juga. Saya baca Al-Quran, terjemahan, Bible, Torah. Tahu kitab Torah? Taurat, Old Testament. Saya baca semua. Buku fizik, buku teks, buku apa, semua dalam library tu.
dari tahun 79, kita orang pindah ke area tu, 79. Bukan. Dari tahun 80. 80 atau 80. 80. Dari tahun 80 sampailah tahun 85. 6 tahun. Saya habiskan semua buku dalam tu. Tapi bagus. Sebabnya uh, apa banyak yang sebab saya minat belajar dan kita apply kena benda-benda tu. Kita belajar sebab saya kan kaitkan dengan apa event sekarang, apa apa kena-mengena dia, tak kisah. Ni, ini tak perlu berlaku, boleh ke bawah. Apa-apa pun sideway. Selagi dia tak break sini, anda tak berminat untuk nak trade dia. Jadi indeks tak ada trading hari ni ya. US 30. Kalau anda ada position, anda lihat penurunan ni nanti. Kalau dia 3, anda keluar di sini. Kalau dia 5, anda boleh hold lagi. Okey? Itulah US 30. Lain-lain ni tak ada. UCAT tak ada. Untuk set up, seriously saya tak ada apa. Copper 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum. Ini saya nampak dia macam either ini adalah WXY or lain. Untuk copper. Gold. Mana gold? Gold selagi dia tak break apa-apa, selagi tu dah definisi saya dia uptrend. Bang, dia break high sini bang. Baguslah. Cuma kena bully ke tak bang? Saya bully orang. Saya bully orang. Saya pembuli teruk sekolah tu. Teruk. Tak tahulah. Tu yang kadang-kadang jumpa pula sekolah lama minta maaf. Okay, selagi dia dalam range ini break lah. Dia baru break satu, faham tak? Dia baru break satu lekuk. Low, high. Mana ada trend? Library kampung tak banyak buku. Saya rasa dalam tu adalah 500-600 buku kot. Banyaknya buku teks. Kadang-kadang orang kampung tak ada buku kan. Jadi pergi sekolah balik, dia baca buku kat library. Tu dulu-dulu. Kucing. Dulu bukan macam sekarang. Download dia jumpa apa-apa. Sekarang ni dulu mana ada. Internet pun tak ada waktu tu. Mana ada internet. Okay. Jadi setakat ini baru low high. Mana ada trend. Dia tak break pun lagi yang belakang ni. So, dia masih range. Tak ada apa. Sekarang ni mana ada orang pergi library? Saya sebutkan anak saya sampai hari ni tak ada respon. Macam tak nak. Okay. So, tak ada apa. Sekarang ni tak ada apa. Bagi siapa yang masuk Barrick. Barrick cantik. Siapa? Aiman dah masuk Barrick. Siapa masuk Barrick itu? Tapi ingat, Barrick ni, mana Barrick Barrick. Barrick ngam-ngam sampai 100%. Boleh je dia buat satu lagi low. Tapi ini tak perlu berlaku. Ini boleh habis. Ini boleh habis. Ini boleh lengkap. Ya, saya cuma alihkan 3 ni kat sini. Ni 4. Ni 5. Ni 3. Lepas tu, ini jadi 1, 2. Faham tak? Macam tu je nak ubah dia, nak habis. Siapa masuk Barrick ni? Oh, bukan. Tak apa. Belajar tak apa. Kalau boleh um, nanti-nantilah share account. Belajar tak apa. Ni boleh habis. Dan kita bergerak ke atas. Faham kan? Tak perlu dah dia pergi ke bawah dah. Macam tu je. Dah habis. Dah lengkap dah. Ni jadi flat.
Berik dah ke awan biru pun. Kalau dapat dari situ man, pegang, belajar lah, belajar. Roblox dan Minecraft, betul? 30 minit. Foreign tax tak apa, man. Dia cuma isi kita punya tax Malaysia. Nombor rujukan tax Malaysia anda. Tak perlu tax keluar. Tax nombor kita. Tax kita. Pergi tanya live chat. Dia memang kita tak ada. Kita bayar tax dalam Malaysia. Mana ada kita ada foreign tax. Dia tak perlu buat benda ni. Tak apa. Ini belajar dulu. Kalau anda dah faham benda ni, nanti buka. Oh, LHDN punya ni tak ada. Okey, okey, okey. Faham? Ni boleh jadi macam ni. Kan dalam tu ada nombor rujukan teks, Aiman. Dalam EA form tu, atas tu ada rujukan teks kita. SG ke apa dah nombor dia. Saya pun tak ingat. Faham? Ni boleh lengkap. Ini pegangnya. Ini kalau dia betul pergi jauh. Saya cerita benda ni sama macam saya cerita yang ini. Mana satu lagi? Bukannya baru hari ni kita cerita benda ni. Ada nanti siapa-siapa. Zul dah jalan baru bagi tahu. Ini kita cerita dari sini. Dari sini dan dari sini. Okey? Berik ni kita cerita dari bila? Saya pun dah tak ingat dah. Dari tahun lepas. Mana Berik tadi dah hilang balik dah. Kita cerita Berik ni dari pegakan di sini, kita tunggu dia punya correction. Correction ni kita anggap dah lengkap. Dia dah jalan dah. Freeport. Kalau Freeport ke bawah lagi, Berik ni akan satu lagi ke bawah. Itu membeli. Itu bukan nak sell. Itu nak beli. Freeport. Tapi dia masih dalam area tu. Kalau anda melabur, itu memang tempat membeli. Freeport. Kita cerita benda ni dari bila, Man? Daripada Aiman start ikut dah kita cerita. Dari sini, dari sini. Kita cerita dua instrumen. Tahun ni tahun komoditi, seriously. Tahun depan tahun komoditi. Ini dah sampai 50%. Anda dah lock. Dah sampai 50% dah selesai. Anda dah lock kan? Anda dah lock position. Dari March, saya pun tak ingat dah. Bila dah kita cerita. Tahun lepas dah cerita dah benda ni. Okay? So, tak ada apa. Bagi siapa yang trade GBP NZD, saya dah buang dia punya blue box itu. Saya tak nak orang masuk lagi dah. Anda ni masih jalan lagi. Okay, anda tunggu 50% ni baru lock dia. Cakap tak bagi secret. Itu galih. Dari masa PKP. Kita cerita nak beli minyak, nak beli komoditi kan galih. Ingat tak galih? Galih. Masa market jatuh, waktu tu kita membeli. Faham? Sebab tu, saya tak heran kalau indeks tiba-tiba naik. US dollar start jatuh. Sebab komoditi semua menceritakan benda tu. Tapi pada waktu ini, saya tak cuba cerita benda tu. Cumanya, kita ikut kepada sequence, di mana sequence menyatakan bahawa indeks masih tak lengkap. Kita ikut benda tu je. Jangan percaya yang bank tulis apa tu. Jangan. Anda jadi LP kepada bank.
Faham? Anda jadi LP kepada bank kan. Bitcoin bagi tadi, entah apa jadi. Satu, saya tak nampak US dollar terlalu lemah pada waktu ni. Ni masih 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 masih ke bawah. Untuk Bitcoin. Ni chart ni saya tak update lagi. Nantilah update dia. Tak update chart dia lagi. Bitcoin ni lama sideway. Akan lama sideway. Okay. Kita break dahulu. Dan lepas ni, untuk dagangan, I don't have anything. Seriously. Daripada Wimun. Ada Wimun. Wimun senyap. Okay. Ini boleh berlaku. Ini tak perlu berlaku. Counter kayaknya. Macam ni lah, Puan. Market cap kita tak besar. So, pump and dump, susah lah nak cakap. Payah saya nak cerita. Cakap ke jadi sensitif. Tapi itulah. Itulah dia. Faham sendirilah. Puan. Semua orang tahu benda tu. Okay? Okay, kita break dulu, kita sambung balik selepas ni, kita cerita 5-3, kita cerita banyak benda ni. Jangan ke mana-mana. Kita akan cerita ini semua. Kenapa 2 kali indikator ni? Lepas ni saya delete. Okay? Kita cerita banyak benda-benda ni lepas ni. Okay, kita sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ketinggalan? Sentiasa ambil tahu mengenai pasaran global.